Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar anak-anak? Alhamdulillah. Kita bertemu lagi untuk unit seterusnya. Tema masih dalam sains hayat, unit 3, haiwan. Subtopik yang pertama untuk unit 3 ini, 3.1 organ pernafasan haiwan. Baik, kita ulang ayat hafazan kita, surah Luqman ayat 16. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. Wahai anak kesayanganku, sesungguhnya jika ada sesuatu perkara yang baik atau yang buruk sekalipun seberat biji sawi, serta ia tersembunyi di dalam batu besar atau di langit ataupun di bumi, sudah tetap akan dibawa oleh Allah, yakni untuk dihakimi dan dibalasnya. Kerana sesungguhnya Allah Maha halus pengetahuannya, lagi amat meliputi akan segala yang tersembunyi. Sadaqallahul Azim. Baik, apa yang akan kita pelajari untuk subtopik pertama unit 3 ini? InsyaAllah pada akhir pembelajaran hari ini, anak-anak akan dapat mengenal pasti organ pernafasan haiwan dan mengelaskannya mengikut organ pernafasan, mengiktiraf terdapat haiwan yang mempunyai lebih daripada satu organ pernafasan, serta menjelaskan pemerhatian tentang organ pernafasan haiwan melalui aktiviti pengukuhan yang telah disediakan. Untuk tahun 4 ini, organ pernafasan haiwan yang akan dipelajari oleh anak-anak ada 4 organ, iaitu peparu, spirkle, insang dan kulit lembap. Apakah haiwan yang bernafas menggunakan peparu? Kebiasaannya, haiwan yang tinggal di darat akan bernafas menggunakan peparu. Contoh haiwannya ialah lembu, kucing dan juga buaya. Manakala kebanyakan serangga bernafas menggunakan spirkle. Kalau kita lihat pada gambar, spirkle terdapat pada bahagian abdomen serangga. Contoh haiwan yang bernafas menggunakan spirkle ialah belalang, ulat beluncas dan rama-rama. Manakala insang pula biasanya merupakan organ pernafasan bagi haiwan yang tinggal di air. Ikan, berudu dan ketam menggunakan insang untuk bernafas. Manakala untuk haiwan yang hidup di kawasan lembap di darat, kebiasaannya mereka menggunakan kulit lembap untuk bernafas. Contoh haiwan ini ialah cacing dan lintah. Tadi kita dah tengok organ pernafasan haiwan. Walau bagaimanapun, ada haiwan yang mempunyai lebih daripada satu organ pernafasan. Contohnya katak. Katak bernafas menggunakan peparu sewaktu di darat, dan katak bernafas menggunakan kulit lembap ketika ia berada di dalam air. Maka dengan keistimewaan ini, katak dapat hidup di darat dan di air. Dan katak ini juga sangat istimewa kerana sewaktu katak ini kecil, dia dipanggil berudu dan
pada ketika itu berudu, bernafas menggunakan insang. Ajaib kan kata ni anak-anak? Begitulah hebatnya ciptaan Allah di dunia ini. Okey, hanya daripada seekor katak kita dapat melihat pelbagai variasi pernafasan yang Allah ciptakan untuk katak ini hidup di darat dan di air. Okey, kalau kita tengok haiwan lain yang mempunyai lebih daripada satu organ pernafasan ialah salamander ataupun newt serta Cecilia. Okey, Cecilia ini haiwan yang paling kecil dia, saiz dia macam cacing dan dia boleh membesar sehingga 1.5 meter, macam ular. Okey, dia haiwan ini juga tidak ramai ataupun pengkaji haiwan sukar memperolehi datanya kerana haiwan ini agak tersembunyi. Baik, itu sahaja pembelajaran kita untuk subtopik 3.1 organ pernafasan haiwan. Anak-anak boleh cuba menyelesaikan aktiviti pengukuhan yang cikgu telah sediakan. Sekiranya anak-anak tidak memahami apa-apa perkara atau soalan yang diberikan, boleh bertanya ibu dan ayah ataupun boleh menghubungi cikgu untuk bertanya lebih lanjut. Terima kasih atas perhatian anak-anak dan insya-Allah kita akan jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.